Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan bincangkan subtopik 5.8 kegunaan tidak balas kimia sebagai sumber tenaga. Jadi ini merupakan subtopik terakhir untuk topik 5, tenaga dan perubahan kimia, sains tingkatan 4. Okey, sekarang kita tengok dahulu di mana tenaga elektrik terhasil daripada pembakaran bahan api fosil. Bahan api fosil yang disebut di sini adalah bahan api yang datang daripada petroleum, contohnya petrol, diesel, kerosin dan sebagainya, dan juga bahan api yang diperbuat daripada arang batu. Di mana bahan api merupakan tenaga kimia. Jadi tenaga kimia ini akan ditukarkan dulu bila kita bakar dia, ditukarkan dulu kepada tenaga kinetik. Tenaga kinetik yang dimaksudkan di sini adalah berlaku pemutaran. Pemutaran kepada generator ataupun dynamo. Dynamo tadi akan menghasilkan elektromagnetik, gelombang elektromagnetik yang terputus dan akan menghasilkan tenaga elektrik. Jadi perubahan berlaku daripada tenaga kimia, bahan api tadi bila dibakar, sepatutnya dia akan menghasilkan tenaga haba dulu. Tenaga haba tadi akan menghasilkan gerakan kepada dynamo ataupun generator dan akan ditukar menjadi tenaga elektrik, dan bila pusingan generator dynamo berlaku, dia akan menghasilkan pula tenaga elektrik. Jadi bahan api fosil adalah bahan api yang tidak boleh diperbaharui. Maksudnya kalau dia habis, dia akan habis, tidak boleh diganti lagi. Dan ianya semakin berkurangan. Oleh itu tenaga elektrik seharusnya digunakan dengan efisien, dengan berkesan, tanpa berlaku pembasiran dan pencemaran. Okey, sekarang kita tengok cara menggunakan tenaga elektrik dengan berkesan. Yang pertama sekali, pastikan kita tutup semua peralatan elektrik apabila tidak digunakan. Jika tak perlu, maka tutuplah lampu, tutuplah kipas, tutuplah alat-alat elektrik yang kita gunakan untuk pastikan penglibatan kepada bekalan tenaga elektrik ini. Yang kedua, kita boleh berkongsi kereta. Maksudnya bukan seorang bawa satu kereta. Mungkin kita boleh berkongsi dengan jiran-jiran kita. Kalau kita nak pergi ke tempat kerja yang sama, kita kongsi kereta. Maksudnya kita pastikan kalau kereta itu boleh diisi 5 orang, maka kita naik 5 orang. Jadi itu akan menjimatkan juga tenaga yang digunakan. Maksudnya menggunakan peralatan elektrik yang jimat tenaga. Sekarang ni di Malaysia pun kita ada aturan yang telah pun dibuat, di mana sebelum kita beli alat elektrik, kita boleh lihat pada simbol jimat tenaga. Jadi belilah peralatan elektrik yang jimat tenaga. Okey, maksudnya tetapkan suhu penghawa dingin pada 25 darjah Celsius atau lebih tinggi. Jadi ini sebenarnya semakin sejuk suhu penghawa dingin ini, semakin banyak tenaga elektrik akan digunakan oleh alat penghawa dingin tersebut. Jadi kalau kita tetapkan pada suhu 25 darjah Celsius atau lebih tinggi daripada itu, maka dia tidak akan menggunakan tenaga elektrik yang banyak. Okey, seterusnya tutup pintu peti sejuk dengan cepat sesudah mengambil barang di dalamnya. Konsepnya begini, kalau kita buka pintu peti sejuk dengan masa lama untuk menutupnya semula, kesejukan dalam peti sejuk tadi akan berkurang. Dan dalam peti sejuk dia ada satu alat dinamakan sebagai termostat. Termostat ini tugas dia mengesan suhu yang ada dalam peti sejuk tadi. Jadi bila peti sejuk tadi kita buka lama, dia akan jadi panas ataupun berlaku kenaikan pada suhu, dan termostat mengesannya, dan dia akan
menggerakkan sistem untuk menyejukkan keadaan tersebut, untuk turunkan suhunya. Maka ini akan menggunakan tenaga elektrik. Jadi pastikan tutup cepat, sejuk selepas kita buka untuk mengambil barang daripadanya. Seterusnya menggunakan lampu Kalimantan daripada metal filament. Metal filament banyak menggunakan tenaga elektrik untuk memanaskan filament dia untuk menghasilkan cahaya. Manakala lampu Kalimantan ini dia menghasilkan cahaya putih yang lebih terang, dan cahaya putih terang tadi berlaku bila elektron berlanggar dengan zarah-zarah fosforus yang ada dalam lampu Kalimantan. Jadi dia kurang menggunakan tenaga elektrik berbanding dengan metal filament. Kita tengok cara pembuangan sel elektrik. Sel elektrik ini ada banyak menggunakan bahan-bahan yang mungkin beracun pada hidupan dan juga boleh mendatangkan masalah pada alam sekitar. Jadi sel yang pertama, sel elektrik mengandungi bahan kimia yang toksik dan menghakis. Jadi sel elektrik tidak boleh dibuang bersama-sama dengan bahan buangan peralatan rumah yang lain. Yang kedua, sel elektrik perlu dibuang ke dalam tong sampah kita semula yang terdapat di jabatan alam sekitar atau di pusat kita semula. Jika ini ada di kawasan kediaman kita, maka kita mesti gunakanlah. Sebab bahan toksik contohnya nikel, kadmium yang ada dalam bateri telefon dan sebagainya itu adalah beracun sebenarnya. Dan boleh kalau awak nak lupuskan, kita nak lupuskan, boleh kita lupuskan dengan Jabatan Multimedia Malaysia. Mereka mengutip telefon bimbit yang telah tidak digunakan dan sebagainya. Jadi itu untuk proses kita semula untuk mengelakkan bahan ini menyebabkan pencemaran pada alam sekitar. So, kita tengok kegunaan baru tindak balas kimia sebagai sumber tenaga. Yang pertama, sel bahan api hidrogen menggunakan hidrogen sebagai bahan api dan ia bertindak seperti bateri. Yang kedua, hidrogen bertindak balas dengan oksigen untuk menghasilkan tenaga dan air yang tidak mencemarkan alam. Jadi sekarang ni ada kenderaan-kenderaan yang menggunakan hidrogen ini sebagai bahan bakar. Contoh yang paling mudah sekali kita boleh tengok pada roket. Roket yang digunakan untuk ke angkasa lepas, dia menggunakan bahan apinya adalah hidrogen cecair yang digabungkan dengan oksigen cecair. Maksudnya teknologi tersebut telah pun wujud di dunia kita. Yang kedua, bahan api biodiesel boleh dihasilkan daripada minyak kelapa sawit yang boleh digunakan sebagai minyak kereta, lori dan juga bas. Konsepnya di sini, minyak kelapa sawit boleh diperbaharui. Maksudnya kita tanam pokok sawit, dapatkan buah sawit, kita dapat hasilkan bahan api biodiesel ini. Jadi kita tak akan ada, saya konsepnya tidak akan ada pemutusan pada bekalan bahan api biodiesel. Jadi itulah penamat untuk sabta kita akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.